Selamat malam, salam sejahtera. Dua perkara yang dihentam hebat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula daripada diumumkan senarai kabinet ialah pertama adalah lantikan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri seperti yang telah saya sampaikan dalam konten sebelum ini, dan yang kedua apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil portfolio Kementerian Keuangan walaupun dia adalah Perdana Menteri. Sampai ada orang Diri Chronicle membuat satu parodi yang saya rasa ada kaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau kata Perdana Menteri Menteri Keuangan meminta kelulusan kepada Perdana Menteri untuk meluluskan wang. Akhirnya Perdana Menteri meluluskan wang itu untuk Menteri Keuangan, kata beliau. Kadang-kadang kita fikir perkara itu macam ada kebenarannya, tetapi sebenarnya bukan semudah itu. Dia ada proses-prosesnya dan bukan semestinya Perdana Menteri terus meluluskannya. Ia perlu melalui kabinet terlebih dahulu, kecualilah orang itu memang sengaja menyeleweng kuasa dan salah guna kuasa. Itu boleh dibawa didakwa di mahkamah. Oleh sebab itulah, saudara-saudara sekalian, ada saranan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pembaharuan ataupun membuat keputusan baru, iaitu melantik Menteri Keuangan yang baru. Itu adalah menurut ideas. Saudara-saudara, menurut Tresia, iaitu seorang daripada Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, Dr. Tracy Yoh berkata, Anwar sebelum ini dengan tegas mengisytiharkan perkara tersebut tidak seharusnya berlaku dan ia sebagai agenda teras kerajaan perpaduan. Pelantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan dilihat kurang wajar, malah tidak selaras dengan prinsip takbir urus baik seperti yang dilaungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, kata beliau. Menurutnya, komitmen untuk mengasingkan portfolio tersebut juga telah dibuat dengan jelas menerusi manifesto pilihan raya Pakatan Harapan sebelum ini. Tegasnya, IDEAS sangat berharap agar pengasingan peranan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan menerusi individu yang sama kerana tiada pengawasan terhadap portfolio paling penting dalam kabinet kerajaan baharu ini. Perkara ini seharusnya menjadi pengajaran apabila skandal rasuah 1MDB yang mana sebahagiannya dipermudahkan dengan membenarkan seorang individu memegang dua jawatan penting kabinet secara serentak. Tiga pentadbiran sebelum ini telah cuba mengubah tradisi ini dengan melaksanakan pengasingan kuasa antara jawatan Perdana Menteri dengan Menteri Keuangan. Walaupun secara politiknya sukar untuk menamakan Menteri Keuangan dalam kerajaan perpaduan, namun ia perlu diasingkan terutamanya untuk proses semak dan imbang, kata beliau dalam satu kenyataan. Sehubungan itu, katanya, IDEAS mencadangkan Perdana Menteri untuk berusaha dan komited mencari seorang Menteri Keuangan yang bersesuaian, iaitu seseorang yang boleh melaksanakan urusan kerajaan secara telus dan bertanggungjawab. Tambahnya lagi, Menteri Keuangan juga perlu mengawasi pembaharuan fiskal seperti melaksanakan akta tanggungjawab fiskal yang tergendala sejak sekian lama. Namun satu yang baik, katanya, Perdana Menteri telah menunaikan sebahagian daripada janjinya semasa sidang media yang diadakan pada 24 November lalu untuk mewujudkan kabinet yang lebih kecil. Sementara itu, Tresia berkata, IDEAS juga mahu melihat perwakilan wanita, belia dan wilayah yang lebih baik dalam barisan kabinet semasa. Menurutnya, perkara itu seharusnya diterjemahkan menerusi 5 jawatan menteri dengan 5 ahli politik wanita, 4 ahli politik belia dan 6 wakil Borneo termasuk jawatan Timbalan Perdana Menteri. Bagaimanapun, kami amat berharap agar Perdana Menteri tidak mengikuti langkah pentadbiran sebelum ini yang melantik Timbalan Perdana Menteri dan Duta Khas bertaraf Menteri untuk memuaskan hati pelbagai pihak dan menjadikan saiz kabinet terlalu besar.
Ideas secara tegas ingin mengingatkan kepada semua menteri yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaiknya selaras dengan jangkaan tinggi rakyat terhadap kerajaan perpaduan untuk melaksanakan pembaharuan dasar, katanya. Sementara itu, katanya, Ideas tidak dapat mentafsir sepenuhnya kewajaran Anwar melantik Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri ekoran pertuduhan yang dihadapi ahli Parlimen Bagan Datuk itu yang masih berjalan di peringkat mahkamah. Menurutnya, selain disifatkan sebagai satu yang membingungkan, Ideas turut berasa gusar terhadap pelantikan Ahmad Zahid yang mungkin memberi kesan kepada senario politik negara. Meskipun ia dibuat bagi mencapai kestabilan, namun pelantikan Ahmad Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri yang memegang portfolio strategik memberi isyarat salah daripada kerajaan yang berikrar untuk mematuhi prinsip takbir urus yang baik. Walaupun tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah dan sudah melalui semua proses rayuan bagi mengekalkan kerusi parlimen, ahli-ahli kabinet yang dilantik perlu mempunyai standard yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk memastikan keyakinan dan kepercayaan orang ramai terhadap kerajaan ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, apa yang lebih mengejutkan kita semua ialah ramai orang memohon kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menggubal ataupun memindah sekali lagi kabinet yang beliau telah persembahkan kepada ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ramai netizen bahkan ahli Pakatan Harapan PKR juga memohon supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menggugurkan nama Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dengan melantik lebih ramai ataupun dengan melantik pemimpin UMNO Barisan Nasional yang lebih bersih seperti Tokmat. Mereka kata apa yang nak takut sangat dengan cubaan menarik sokongan daripada Barisan Nasional. Mereka kata sebenarnya Pakatan Harapan tanpa Barisan Nasional pun sudah cukup sokongan di Parlimen, kerana setakat ini sokongan di Parlimen kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuk daripada Barisan Nasional sudah melebihi atau mencapai 2/3 daripada bilangan ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Jadi mereka kata, kalau nak takut sangat dengan Barisan Nasional, buat apa? Lebih baik kita teruskan tanpa Barisan Nasional, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, kita pun berharap supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mungkin memikirkan sekali lagi natijah daripada pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga idea Anwar dilantik Menteri Keuangan ini. Kerana menurut Ideas, lebih baik Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan dan juga Jawatan Perdana Menteri diasingkan portfolionya bagi mengelakkan sentimen negatif dan juga mengelakkan penyelewengan. Sekian dulu untuk kali ini. Kalau kamu setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ideas ini, sila tinggalkan komen kamu dan bantu saya untuk menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, tak perlu bayar apa-apa. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.